Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita cuba tengok beberapa soalan lagi dalam matematik tambahan bersama dengan Cikgu Roslan Kamarudin. Google Meet tingkatan 5. Hari ini Ahad 31 Oktober 2021. 1 bulan 11 ni besok. Okey, kita terus kepada soalan ya. Ini soalan tahun 2010. Tajuk indeks. 3 kuasa K tambah 2 tolak 3 kuasa K sama dengan 8/9. So, sebagaimana cikgu dah ajar, 3 kuasa K tambah 2 ni pecah jadi 2 bahagian. Pindah K ke kiri, tambah 2 ni pindah ke kanan, pecah jadi 2 lah. Jadi 2. Kemudian tolak 3K sama dengan 8/9. Kemudian kita nampak 3 kuasa K diulang. Kita katakan 3 kuasa K tu sebagai A. Sebagai A lah. Jadi 3 kuasa K tukar dengan A. 3 kuasa 2 ni jadikan 9. So 9A lah. 3 kuasa K tukar dengan A. Sama dengan 8/9. 9A tolak A dapat 8A. Sama dengan 8/9. Letak di bawah 8A ni 1. Kemudian darat silang lah. 8A kali 9, 72A. Sama dengan 8. A sama dengan 8/72. Kemudian kita ringkaskan 8/72 ni dapat 1/9. Kemudian tukar A ni kepada apa yang kita sebut tadi. Tukar A kepada 3 kuasa K. Tukar 9 kepada 3 kuasa 2. Kemudian 3 tak seimbang. Yang di kiri 3 di atas, yang di kanan 3 di bawah. Tolak 3 tu ke atas supaya dia sama. Bila awak tolak 3 tu ke atas, 2 ni kena tukar jadi negatif 2. Itu syarat dia lah. Jadi bila kita pindah daripada positif, kuasa tu bertukar jadi negatif. Kemudian 3 kiri, 3 kanan seimbang. Turunkan power di kiri ke bawah. Turunkan power di kanan ke bawah. K jawapan negatif 2. Boleh faham tak Adam? Boleh tak Abang? Boleh. Yang kedua pula. Yang ini dia suruh buktikan. Buktikan 2 kuasa K tambah 2 kuasa K tambah 2 sama dengan 5 dot 2 kuasa K. Dot tu bermakna darab ya. Dot titik hitam tu bermaksud dot. Maksud dia darab lah. Jadi kalau kita nak bukti di sini, bahagian yang lebih susah, bahagian di sebelah kiri. Jadi awak tulis left hand side. Kemudian ambil bahagian sebelah kiri. Macam biasa kan nampak K tambah 2 ni, kita pecah lah. K tolak ke kiri, tambah 2 tolak ke kanan. Pecah 2 lah. Pecah 2. Pecah 2. Okey. Kemudian 2 kuasa 2 ni jadi kat 4 lah. Ataupun cikgu gantikan 2 kuasa K tu sebagai A. So yang depan tukar dengan A. Yang belakang tukar dengan A. 2 kuasa 2 ni tukar dengan 4. Dapat macam itulah. Jadi A tambah 4A, 5A. Kemudian A ni ganti balik dengan 2 kuasa K. Jadi letak dot, tukar A dengan 2 kuasa K. So jawapan kita samalah dengan apa yang kita nak bukti ya. Itu cara buktilah. Ini cara bukti. Boleh tak Firdaus? Firdaus? Boleh cikgu. Okey. Lepas tu awak tulis dengan right hand side.
Kalau mula dengan left hand side, tamatkan dengan right hand side. Proven. Terbukti. Turun tanda tangan. Okey, yang ini pula soalan indeks. Kita nak selesaikan soalan ni. 4 kuasa X tambah 2 kuasa 2X tambah 3 sama dengan 40 tambah 4 kuasa X tambah 1. Sekejap ya. Ada yang masuk ni. Tu dia. Naufal. Okey. Ada 4 petang ni. Okey. Cuba perhatikan soalan ni. Kalau awak lihat soalan ni, awak nampak nombor 4 ada di kiri. Nombor 4 ada di kanan. Jadi lepas tu awak nampak 2. Nombor 2. Jadikan 4 lah juga ni. Jadi maknanya 2 berkuasa 2X tambah 3 ni pecah jadi 2 bahagian. 4 kuasa X tambah 1 pun pecah jadi 2 bahagian. Macam cikgu buat lah. Maknanya 2 kuasa 2X tambah 3 ni bawa 2X ke kiri. Tambah 3 ni tolak ke kanan. Pecah 2 lah. Letak dot di tengah. Kemudian X tambah 1 pun sama. Pindah X ke kiri. Letak dot. Lepas tu tambah 1 ni pindah ke belakang. Okey. Kemudian 2 kuasa 2X ni, awak boleh masukkan 2 ke dalam, tolakkan X tu keluar. Macam cikgu buat ni. Masukkan X tu ke dalam, tolakkan X tu keluar. Jadi bentuk yang cikgu tunjuk ni. Dan 2 dengan X, kalau darab, dapat balik 2X. Dan 2 kuasa 3, kita jadikan 8. Okey. Kemudian 2 kuasa 2 ni, kita tukar kepada 4. Jadi lahirlah 4 pada setiap sebutan. Kemudian untuk mencari jawapan, oleh kerana 4 kuasa X tu dah timbul pada setiap sebutan, awak gantikan 4 kuasa X tu dengan huruf A. Cikgu gantikan 4 kuasa X dengan A. So yang depan ni A, yang belakang jadi 8A sama dengan 40. Kemudian yang belakang sekali jadi 4A. Tukarkan 4 kuasa X dengan huruf A. Okey. Kemudian pindah 4A ke kiri, jadi tolak. A tambah 8A, 9A. 9A tolak 4A dapat 5A. Kemudian 5 bawa ke kanan jadi bahagi. A adalah 40 bahagi 5. Jadi A dapat 8. Kemudian A ni tukar balik dengan 4 kuasa X. 8 tu turun ke bawah. Kemudian awak jadikan nombor di kiri dengan nombor di kanan, nombor yang sama. Jadikan kiri kanan nombor yang sama. Jadi untuk jadikan nombor yang sama, tukarkan 4 ni kepada 2 kuasa 2. Tukarkan 8 ni kepada 2 kuasa 3. Jadilah nombor kiri dengan nombor kanan, nombor yang sama. Okey? Dan 2 dengan 2 tu sama, turunkan power di kiri ke bawah, turunkan power di kanan ke bawah. So dapatlah X jawapan 3/2. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh tak ni? Faham? Faham? Boleh ke? Okey. Okey, yang ini cikgu nak bagi soalan trigonometri. Cikgu ingatkan balik semula supaya awak jangan lupa ni. Sin X sama dengan 1. X adalah 90 darjah. Cos X sama dengan 1. X adalah 0 dan 360. Tangent X sama dengan 0. X adalah 0, 180, 360. Ingat ya.
Cos X sama dengan kosong, X adalah 90 dan 270. Ingat ya. Sin X adalah kosong, X adalah kosong, 180, 360. Dia sama macam tangent lah. Kemudian di sebelah kanan ni pula, sin X sama dengan negatif 1, X adalah 270. Ingat tu. Cos X sama dengan negatif 1, X adalah 180. Boleh ya? Okey, boleh ambil gambar ni. Buka kamera, ambil gambar. Sin X 0.5, X adalah 30 dan 150. Sin X negatif 0.5, X adalah 210 dan 330. Sekuan 3 dan sekuan 4 lah tu. Cos X 0.5, X adalah 60 dan 300. Sekuan 1 dan 4. Sebab cos positif di sekuan 1 dan sekuan 4 lah. Ini cos negatif. Cos negatif sekuan 2 dan 3. Jadi jawapan dia 120 dan 240. Tu dia. Tangent positif di sekuan 1 dan 3. Jadi sudut X ni 45 dan 225. Kalau tangent negatif di sekuan 3 dan di sekuan 2 dan 4. Sekuan 2, 135. Sekuan 4, 315. Yang ini memang harus diketahui lah. Banyak kegunaan dalam tajuk trigonometri. Yang ini cikgu dah tunjuk lah. Jawab jangan lupa. Pusingan 1, pusingan 2 dan pusingan 3. Pusingan 3 ni jarang berlaku lah. Tapi elok juga diketahui. Cuba perhatikan di sekuan mana sin positif. Di sekuan mana tangent positif. Di sekuan mana cos positif. S tu sin, T tu tangent, C tu cos dan A tu all. Sudah awak kena tengok pula pada pusingan yang kedua. Apa formula yang harus kita guna untuk pusingan 2 untuk sin di sekuan 2. Di situ cikgu dah letak formula. Begitu juga untuk pusingan 1, formula dia. Dan juga di situ pun cikgu ada letak round ketiga, pusingan yang ketiga. Tapi kelazimannya yang popular pusingan 1 dan pusingan 2 lah. 3 ni jarang berlaku lah. Ingat dia punya formula tu tolong ingat. Lepas ni cikgu nak bagi soalan. Yang ini tambahan ni, yang ini memang kena tahulah sebab tak diberi dalam kertas soalan sebagai formula. Dia formula ni tak diberi, kena tahulah. Sin theta adalah sec theta, sec adalah 1 per cos theta, cosec 1 per sin theta, cotangent theta 1 bahagi tangent theta. Cotangent juga sama dengan cos theta bahagi sin theta. Ini cikgu bagi contoh lah. Cosec theta sama dengan 2. Cosec ni, kalau awak lihat di sini, dia sama dengan 1 bahagi sin theta. So, cikgu tukar cosec ni dengan 1 bahagi sin theta. Sudah awak letak di bawah 2 ni 1, cikgu darab silang. Dapat macam inilah. Darab silang. Dapat macam itu. Okey. Pindah 2 ke kanan jadi bahagi. Dapatlah sin theta sama dengan 1 per 2 ataupun 0.5. Jadi awak dah ingat nota cikgu tadi kan? Bila sin theta 0.5, sudut theta adalah 30 dan 150. Yang ini kena hafal lah. Yang ini. Ya, kalau kita dah ingat nota tadi, kita nampak mudah lah. Bila sin theta 0.5, sudut theta 30 dan 150. Yang tadilah. Yang atas. Sin X 0.5, sudut X 30 dan 150. Jadi kalau kita dah hafal, jadi untuk jawab soalan tadi dia jadi mudah lah. Dia dah jadi mudah. Macam ni.
Jadi bila awak dapat sin theta 0.5, sudut theta adalah 30 dan 150. Okey. Okey, ini formula ni pun yang ini akan diberi dalam kertas soalan, cuma eloklah kalau diketahui lagi cantik. Sin 2 theta, 2 sin theta cos theta. Cos 2 theta ada 3 formula. Ini formula yang pertama ni. Cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. Yang kedua, 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Yang ketiga, 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Jadi cos 2 theta ni ada 3 formula yang boleh diguna pakai untuk cos 2 theta. Dan sin kuasa 2 theta, bila tambah dengan cos kuasa 2 theta, jawapan dia 1. Yang ini ulangan dulu cikgu dah sebut dah ni. Takut dah tak ingat, saya bagi balik semula lah. Yang ini kalau awak kalau pindahkan cos ke kanan, dapatlah sin kuasa 2 bersamaan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Kalau pindah sin pula ke kanan, dapatlah cos kuasa 2 theta sebagai 1 tolak sin kuasa 2 theta. Okey, sekarang kita pergilah soalan. Jadi awak guna nota-nota yang cikgu bagi tadi, pakailah. Cuba jawab soalan ni. Selesaikan persamaan 4 sin 2x sama dengan 3 cos x. Untuk x besar sama dengan 0 darjah, kecil sama dengan 360 darjah. Ada yang masuk lagi? Oh, tak ada. 4 je. Dan awak kena tahu dalam soalan tu ada sin 2x. Sin 2x adalah 2 sin x cos x. Tadi cikgu dah bagi nota. Jadi awak gantikan sin 2x dalam soalan tu dengan 2 sin x cos x. Ni. Jadi sin 2x ni cikgu gantilah dengan 2 sin x cos x. Dan 4 kali 2 dapat 8. Kemudian pindahkan 3 cos x tu ke sebelah kiri supaya di kanan tu jadi kosong. Sudah awak keluarkan ataupun lakukan proses pemfaktoran, keluarkan cos x. Sebab awak nampak kan cos x ada di kiri, cos x ada di kanan, keluarkan cos x. Bila cos x keluar, yang depan tinggal 8 sin x, yang belakang tinggal tolak 3. Nampak kan? Jangan tak nampak pula. Sudah awak dapatlah cos x sama dengan kosong. Yang ini ingatlah nota cikgu dah bagi tadi. Bila cos x sama dengan kosong, sudut x adalah 90 dan 270. Ingat nota tadilah. Kalau tak ingat payah ni. Tak ingat kena kira lah. Kemudian kita ambil pula yang di belakang. 8 sin x tolak 3. Sama dengan kosong. 8 sin x sama dengan 3. Sin x adalah 3/8. Jadi tanda di sini tak nampak kan? Bermakna tanda dia positif. Jadi bila tanda positif, kena ingat sin positif di mana? Jadi sin positif di sukuan 1 dan sukuan 2. Ingat tu. 3/8 tu tak ada tanda bermakna positif. Soalan dia sin. Jadi kena ingat sin positif berlaku di mana? Di sukuan 1 dan sukuan 2. Kemudian bawakan sin tu ke kanan, dia jadi sin inverse. Jadi bila kita tekan kalkulator, dapat sudut. Jadi 22.02 ni merupakan sudut di sukuan 1. Kemudian kita dapatkan pula sudut di sukuan yang kedua. Ingatlah formula tadi. Formula di sukuan yang kedua, 180 tolak theta. So, ganti theta tu dengan 22.02.
Ni formula. 180 tolak 22.02 ni formula untuk sukuan 2. Sebab sin positif di sukuan 1 dan sukuan 2. Kemudian kita selesaikan. Itulah jawapan sudut X yang harus diberi. Macam mana? Adam, boleh faham tak ni? Boleh tak apa? Dah belajar belum kat sekolah? Sedang Tajuk belajar. trigo ni. Duk belajar. Sepatutnya dah belajar ni. Ni. Kemudian kita ambil jawapan yang kita dapat tu, kita susun lah. Jadi kita dapat jawapannya, susun lah. So yang paling kecil 22.02 diikuti dengan 90. Kemudian 157.98 diikuti yang paling besar sekali 270. Dekat situ cikgu bagi nota. Kalau sin X kosong, sudut dia kosong, 180, 360. Ni benda ni memang patut kita tahulah. Jadi kalau kita tahu dia jadi senang lah. Jadi senang. Okey, yang ini macam mana? Cuba tengok soalan yang ini pula. Sin 2x tambah 45 darjah sama dengan cos 2x. Tolong kira. Patutnya petang ni ramai. Tak ramai pula yang datang. Masuk. Cuba. Sin 2x tambah 45 darjah sama dengan cos 2x. Jadi cos 2x ni yang cikgu bagi tahu tadi, dia ada 3 formula. Jadi jangan lupa ni. Cos 2x dia ada 3 formula. Kemudian sin A tambah B, ini formula ni pun akan diberi dalam soalan. Sin A tambah B adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Itu dia punya formula. Jadi kalau cikgu ambil sin 2x tambah 45, awak ambil 2x ni sebagai A, ambil 45 ni sebagai B. Macam itu. Ambil 2x ni sebagai A, ambil 45 sebagai B. Jadi cikgu dapatlah sin A tambah B. Kemudian awak kembangkan sin A tambah B ni menggunakan formula di atas ni. Bila awak kembang dapatlah sin A cos B tambah cos A sin B. Kemudian A ni tukar balik dengan 2x, B tukar dengan 45. Dapat macam inilah. Itu dia. Boleh? Tukar A dengan 2x, tukar B dengan 45. Kemudian cos 45 ni nombor. Bermakna cos 45 dengan sin 45 boleh dapatkan jawapan daripada kalkulator. Jadi cos 45 tu tekan kalkulator, sin 45 pun tekan kalkulator. Jangan buat tak tahu ya. Dapatlah cos 45 0.7071, sin 45 pun nilai yang sama, 0.7071. Okey. Kemudian soalan ni tak boleh jawab kerana ada 2 sebutan, satu sin, satu cos. Jadi apa yang harus kita buat? Kita buanglah. Buangkan sebutan tu daripada 2, jadikan 1. So di situ ada 2 sebutan, sin 2x dan cos 2x. Jadi kena buang, jadikan 1 sebutan. Jadi kaedah nak buang supaya tinggal 1 sebutan, bahagikan setiap sebutan dengan cos 2x. Jadi setiap satu ni bahagi dengan cos 2x. Cikgu bagi setiap satu tu dengan cos 2x. Boleh ya? Jadi dapatlah 0.7071 sin 2x bahagi cos 2x. Siapa tahu sin bahagi cos ni apa sebenarnya? Sin bahagi cos ni. Sin bahagi dengan cos. Dia sama dengan tan, tangent. Tangent. Kemudian cos bahagi cos, sebutan yang sama. Bila cikgu bahagi dapat 1. Kemudian yang di kanan pun cos bahagi cos, sebutan yang sama. Bila cikgu bahagi juga jawapan dia 1. Dapat yang ini.
Boleh? Kos dengan kos tu dah mati. Tinggal satu. Lepas tu pindahkan 0.7071 tu ke kanan. Dia jadi tolak. Dan bila cikgu tolak, dapat jawapan ini. Kemudian awak pindahkan 0.7071 tu ke kanan. Dia jadi bahagi. Dia jadi bahagi ya. 0.7071 tu bila pindah ke kanan, dia jadi bahagi. Boleh? Boleh ke ni? Dapat berapa tu? Tolong kira. 0.4142 bahagi dengan ni. Ni yang atas ni. Cikgu dah ringkas ni. 1 tolak 0.7071 dapat apa? Tolong kira. 1 tolak 0.7071. Tolong bersuara. Apa jawapan? Siapa-siapa bantu? 0.2929. 0.29. 29. Lepas tu pindahkan 0.7071 tu ke kanan jadikan bahagi. Kat sini ada kesilapan ni. Dapat berapa? Dia bila belajar ni pastikan depan meja tu ada kalkulator lah. Kalau tak ada payah. 0.4142. Betul. Maknanya betul lah. Mana cikgu ni silap tolak ni. 1 tolak ni dapat tadi. Yang tadilah. Berapa tadi? 1 tolak ni. Lepas tu awak pindah jadi bahagi. Betul ni? Ni betul ya. Ni ada kesilapan kat sini lah ni. Jadi awak pindahkan 0.7071 tu jadi bahagi. Bila awak bahagi jawapan dia keluar. Betul tu Adam? 0.4142 betul? Ya, betul. Okey. Kemudian tangent ni tak ada tanda bermakna positif. Tangent positif, kejadian dia di sekuan 1 dan 3. Lepas tu pindah tangent tu ke kanan, dia jadi tangent inverse. Tangent songsang. Tolong tengok apa yang cikgu ajar petang ni, sebab tajuk ni agak susah sikit ni. Jadi bila pindah tangent tu ke kanan, jadi tangent songsang. Kemudian bila awak tekan kalkulator ni, tangent songsang 0.4142. Dapat sudut dia. 22.5. Kemudian tangent satu lagi, tangent positif di sekuan yang ketiga. Sekuan yang ketiga, theta tambah 180. Ataupun 22.5 tambah 180. Tu dia. Kemudian depan X ada nombor 2. Bila depan X ada nombor 2, awak kena masuk pusingan 2. Ingat ni, jangan lupa ni. Cikgu, saya rasa saya dah ajar dulu ni. Bila depan X ada nombor 2, kena masuk pusingan 2. Pusingan 2, tangent positif masih sama di sekuan 1 dan 3. Cuma untuk sekuan 1 pada pusingan 2, formula untuk pusingan 1 di sekuan yang pertama adalah 22.5 tambah dengan 360. Dan di sekuan yang ketiga pula, di sekuan yang ketiga pada pusingan 2, formula adalah 22.5 tambah dengan 540. Jangan lupa tu. Kemudian bila awak kira, tambahkan setiap satu, dapat jawapan. Pindah 2, jadi bahagi. Dapatlah jawapan X 4 jawapan. Yang ini kena betulkan balik ya. 1 tolak 0.7071 ni betulkan dia. Dan yang lain semua betul ya. Jadi jawapan dia 11.25 darjah, 101.25 darjah, 191.25 darjah, 281.25 darjah. Ingat ya, jangan lupa ni. Bila depan X ada nombor 2, kena masuk pusingan yang kedua. Dan tangent masih bersandar pada tempat yang sama. Jadi tangent positif di sekuan yang kedua masih di tempat yang sama. Iaitu sekuan 1 dan sekuan 3. Ingat ya? Ni yang saya guna nota ni. Jadi untuk pusingan 2, ni pusingan 2. Jadi formula dia dekat sekuan 1 ni, formula dia X tambah 360. Jadi X dia 22.05 tadi lah. Kemudian di sekuan yang ketiga, formula dia X tambah 540. Ingat tu? Besok dah 1 bulan 11.
Jadi dah tak ada. Besok dah 1 bulan 11 tu. Kena sedar ni. Okey. Yang ini pula 2 cos 2x sama dengan 5 tolak 13 sin x. Jadi yang ini pun tak boleh jawab sebab dua sebutan tak sama. Satu cos, satu sin. Jadi tukar yang sama. Jadi nampak kan sin x memang tak boleh nak tukar. Cos 2x boleh tukar. Tukarkan cos 2x. Oleh kerana di belakang tu sebutan dia sin, jadi awak tukarkan cos 2x tu dalam sebutan sin. Jadi cos 2x ada 3 formula. Tolong pakai formula yang ada sin. So pakai formula yang merah pula. Yang merah. Boleh ya? Jadi cos 2x yang depan ni tukar dalam sebutan sin. Berdasarkan formula yang di atas ni, pakai formula yang berwarna merah ni. Jadi cos 2x tu tukarkan dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Letak dalam kurungan. Macam cikgu buat. Jadi awak nampak kan? Semua sebutan yang lahir, semua sebutan sin. Tajuk ni elok awak kuasai ya. Sebab bila awak masuk matrikulasi ataupun first year dekat universiti tahun hadapan, jadi mudahlah. Tajuk ni jadi mudah untuk awak untuk belajar di situ. Mungkin tajuk ni ada dalam sukatan dekat universiti nanti. Kemudian oleh kerana sin tu diulang, awak tulis katakan tukar sin x dengan huruf A. Dekat sini cikgu tukar dengan huruf K. Jadi awak dapatlah 2 darab 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Tukar sin x tu dengan K, dia jadi K kuasa 2. Sama dengan 5 tolak 13 sin x tukar dengan K. Dapat macam inilah. Kenapa cikgu buat begini? Supaya nampak lebih mudah. Sebab kita cukup popular dengan persamaan kuadratik. Kalau awak dalam bentuk sebutan sin ni mungkin tak apa nampak. Bila awak gantikan sin x tu tukar dengan huruf K, dia jadi persamaan kuadratik. Kelazimannya, patutnya persamaan kuadratik ni boleh buat lah. Kemudian kita kembang 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Kemudian bawa 5 dengan 13K tu ke sebelah kiri supaya di sebelah kanan tu jadi kosong. Okey. Kemudian kita selesaikan dapatlah tolak 4K kuasa 2 tambah 13K tolak 3. Awak jangan yang ini pun cikgu saya tak kerti nak selesai. Jangan macam itu. Selesaikanlah. Kemudian depan 4K kuasa 2 tu ada gangguan. Gangguan dia ada negatif. Hilangkan negatif tu. Nak hilangkan negatif, darab dengan negatif. So negatif kali negatif, positif. Negatif awak darab dekat tengah, dapatlah negatif 13K. Negatif darab kat belakang, dapat tambah 3. Kan cantik. Kemudian kita lakukan proses faktor. Keluarlah faktor dia 4K tolak 1. Faktor yang kedua, K tolak 3. Faktor ni pun okey tu. Jangan faktor ni pun ambil masa lama sangat. Berjam-jam nak cari faktor dia. Faktor ni patutnya cekap lah. Satu benda yang sepatutnya cekap untuk pelajar-pelajar yang ambil admit. Jangan faktor ni pun lama. Lama nak cari faktor tu. Masalah. Kemudian dah dapat faktor di situ. K dalam faktor tu gantikan balik dengan sin X. Tukar K tu dengan sin X. Macam cikgu buat tu. Tukarkan balik K tu dengan sin X. Kedua-dua K tu tukar. So awak ambil faktor pertama. 4 tolak sin X tolak 1 sama dengan 0. 4 sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1/4. Tak ada tanda. Bermakna positif. Sin positif di sukuan 1 dan 2. Sukuan 1 dan 2. Cikgu tukar 1/4 tu sebagai 0.25. Okey lah. Lepas tu sin bawa ke kanan. Jadi sin songsang. Tekan kalkulator. Sin songsang 0.25. Tekan kalkulator. Dapatlah jawapan dia. Yang ini merupakan sukuan 1. Untuk sukuan yang kedua, awak kena guna 180 tolak dengan 14.48. Dapatlah jawapan sudut dia. 14.48 darjah. Sudut yang kedua, 165 tolak 52 darjah.
Kemudian cikgu ambil faktor yang kedua pula, sin X tolak 3 sama dengan kosong. Kemudian sin X sama dengan 3. Nampak tak nombor 3 ni anak-anak? Nampak tak nombor 3 ni? Lepas tu awak nampak perkataan sin. Awak kena ingat ya, sin ni nombor paling besar sekali untuk sin adalah 1. Begitu juga dengan cos. Nombor paling besar untuk cos adalah 1. Nombor paling besar untuk sin pun 1. Oleh kerana dekat sini nombor dia 3, bermakna sin tak ada jawapan. Tolong tulis perkataan no solution. Ataupun tiada penyelesaian. Sebab nilai sin dengan nilai cos ni, nilai paling besar dia 1. Tetapi untuk tangent, dia unlimited. Tangent tak apa. Dia tak terhad. Apa nombor pun dia boleh cari jawapan. Tapi untuk sin dengan cos ni, kalau awak dapat sin X sama dengan 1/1, yang itu pun no solution. Sebab sin ni nilai paling besar dia 1. Dan bila sin X sama dengan 1, sudut X adalah 90. Tadi cikgu dah bagi nota. Bila sin X sama dengan 1, sudut dia adalah 90. Dan untuk nilai paling kecil untuk sin pun adalah 1 juga. Tetapi negatif 1. Jadi sin X sama dengan negatif 1, sudut X dia 270. Tapi kalau sin X sama dengan negatif 1/2, tak ada jawapan. Maknanya sin ni, dia punya julat di antara negatif 1 dan 1. Selebihnya, dia no solution. Jadi jawapan ada 2 lah. 14.48 darjah dan juga 165.52 darjah. Awak cuba tengok soalan ni cara jawab dalam peksa nanti, inilah cara dia. Tak boleh nak di shortcut lagi. Tak ada kaedah shortcut dah ni. Inilah kaedah dia. Kena buat, kena tunjuk sebagaimana yang cikgu tulis ni. Okey. Okey, yang ini, cuba. Cuba jawab. Besok dah 1 bulan 11 ni. Tak lama dah ni peksa dah. Bila besok, hari besok, kejadian dia dah berlaku, awak hanya tinggal lagi 3 bulan lebih. 3 bulan 29 hari nak SPM. Okey, cuba tengok soalan ni pula. Nampak tak soalan ni? Dia ada 2 sebutan yang berbeza. 1 cos, 1 sin. Apa nak buat Firdaus? Firdaus? Nak buat apa? Ada cos, ada sin. Sin ada dua sebutan sin. Cos ada 1 sebutan. Jadi nak buat apa ni? Samakan dia. Nak buat apa Adam? Samakan dia tu. Macam mana? Cos 2x tu tukar 1 tolak sin cos 2 theta x. Tukar cos 2 tu dengan 1 tolak sin kuasa 2x. Sebab kita ada maklumat kan. Sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1. Jadi kalau cikgu nak cos kuasa 2, pindahkan sin kuasa 2 tu ke sebelah kanan. Jadi cos kuasa 2 boleh tukar dengan 1 tolak sin kuasa 2. Jadi kita ambil soalan ni. Jadi cos kuasa 2 yang depan ni tukarkan dengan 1 tolak sin kuasa 2x. Macam itu. Yang lain tu kita salin. Nampak tak? Bila awak buat begini, semua huruf yang keluar, semua perkataan sin. Dah tak ada perkataan cos. Baru boleh jawab. Kalau bercampur aduk, ada cos, ada sin, tak boleh buat. Kemudian, oleh kerana sin tu diulang-ulang, awak guna perkataan katakan, tukarkan sin x dengan huruf A. So, dapatlah sin kuasa 2x, dia jadi A kuasa 2. Sin x, dia jadi A. Dapat macam ni. Kan senang. Lepas tu pindah 2A dan 2 tu ke sebelah kiri. Dia jadi macam itulah. Jadikan kosong di sebelah kanan.
Dan kalau cikgu permudahkan, dapatlah negatif 8A kuasa 2 tolak 2A, 1 tambah 2 dapat 3. Kemudian depan 8 tu ada negatif, dia akan ganggu kita punya pemfaktoran. Kita hilangkan negatif ni, kita darab dengan negatif. Jadi bila awak darab negatif pada setiap sebutan, dapat yang ini. Dan daripada sini, kita lakukan proses pemfaktoran. Jangan besok dapat yang ini, faktor pula tak pandai. Faktor ni memang sepatutnya dalam genggaman kita. Beres. Jangan bila dapat begini, faktor tak reti. Susahlah macam ni. Jadi bila kita faktor, dapat yang ini. Kemudian kedua-dua A dalam faktor ni, ganti balik dengan sin X. Macam cikgu tunjuk. Gantikan kedua-dua A tu dengan sin X. Sebenarnya kita ganti sin X tu dengan A bukan apa. Nak mempermudahkan kita buat penyelesaian. Itu saja. Kalau dia dalam sebutan C, kalau awak pandai tak apa. Cikgu takut awak tak nampak. Jadi sebab itu cikgu tukar sin tu dengan sebutan A. Sebab kita dah biasa dengan persamaan kuadratik. Itu. Bila yang itu kita dah nampak cekap. Dan kita ambil yang depan tu 4 sin X tambah 3 sebagai kosong. 4 sin X sebagai negatif 3. Sin X sebagai negatif 3/4. Nampak negatif? Bila awak nampak negatif, ingat. Sin negatif di mana? Sin negatif di sukuan 3 dan 4. Jangan besok nampak negatif. Sin negatif, sukuan 2 dan 3. Dah salah. 3 tu betul, 2 tu salah. Kena ingat betul-betul. Dan bila awak nampak negatif, kena tulis perkataan sudut rujukan sepadan. Pindah sin ke kanan, negatif jangan tulis ya. Awak pindah sin ke kanan jadi sin songsang, negatif jangan tulis. Tulis 3/4. Yang ini pun satu masalah juga. Ada pelajar dia tekan kalkulator, keluar sudut yang salah. Tekan elok-elok. Jangan salah sudut. Jangan besok dapat macam ni, tekan kalkulator, sudut keluar, sudut salah. Habis pula. Sudut yang betul 48.59 darjah. Kemudian, kita ingat kejadian dia di sukuan 3 dan 4, ingat formula sukuan 3 dan sukuan 4. Untuk sukuan 3, formula dia theta tambah 180 ataupun 48.59 tambah dengan 180. Untuk sukuan yang keempat, 360 tolak dengan 48.59. Itu. Ingat tu. Okey, itulah dua sudut untuk X. Habis ya. Kemudian kita ambil yang depan dan yang belakang pula. 2 sin X tolak 1 sama dengan kosong. So, sin X sama dengan 1/2. Dan tadi saya bagi nota kan. Bila sin X sama dengan 1/2, X adalah 30 dan 150. Yang ini pun mesti sensitif lah. Bila awak nampak saja sin X sama dengan setengah, terus terpancar dalam ingatan sudut dia. Jangan nak cari lagi dengan kalkulator, buang masa je. Itu. Sebab itu cikgu bagi nota di peringkat awal tadi ya. Ingat. Kemudian dah dapat, kita ambil keempat-empat sudut ni, kita susun dalam bentuk tertib menaik. Kalau tidak dia berterabur ni, pemeriksa tak nampak. Jadi awak ambil keempat-empat jawapan sudut ni, susun dalam bentuk tertib menaik. Macam cikgu tulis lah. Yang kecil sekali 30, kedua 150. Lepas tu yang ketiga, yang bawah ni 228.59. Yang paling besar 311.41. Jadi pemeriksa nampak jelas. Ni besok bila awak jawab, bila awak tulis, tolong tulis kat bawah. Cikgu ni dah tak ada space. Jadi saya bawa dia ke atas. Jadi nampak kelang kabut lah. Jadi sepatutnya dia akan turun ke bawah. Jawapan sepatutnya dekat bawah. Bukan dekat atas ni. Sebab cikgu dah tak ada ruangan, cikgu bawa dia ke atas. Faham? Jadi besok awak buat cantik. Okey, yang ini agak longgar soalan ni. Walaupun, jadi soalan ni pun kalau awak tengok betul-betul, awak nampak kan? 5 sin kuasa 2 sama dengan 5 tolak sin 2x. Yang belakang ni tak sama ni, nampak tak? Sin 2x, 5 sin kuasa 2x. Sin 2x dengan sin kuasa 2x tak sama tu. Macam mana nak buat ni? Cuba.
Oh, Irfan ada. Irfan. Aiman tak ada. Mana pergi Aiman? Lama tak ada. Mana pergi Aiman, Firdaus? Tak tahu ada je. Ha. Petang ni 5 orang lah. Firdaus, Abham, Safwan, Irfan, Adam. Okey, 5 sin kuasa 2x sama dengan 5 tolak sin 2x. Ni. Jadi, nampak ni. Ni benda-benda yang awak kena tahulah. Sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1. Jadi, bila awak pindah cos kuasa 2 ke kanan, awak dapatlah sin kuasa 2 sama dengan 1 tolak cos kuasa 2. Dan sin 2x ni, kena tahu formula dia 2 sin x cos x. Jadi kita pergi kepada soalan. Sin kuasa 2 yang depan ni, sin kuasa 2 yang depan ni, cikgu tukar dengan yang di tengah ni. Tukarkan sin kuasa 2 ni dengan 1 tolak cos kuasa 2x. Sin 2x di belakang ni, awak tukar dengan 2 sin x cos x. Macam cikgu buat tu lah. Okey. Kemudian yang kiri ni, awak buka kurungan, kembangkan dia, bukakan kurungan. Dapat begitu. Boleh ya? Lepas tu ambil sebutan di sebelah kanan ni, pindah ke kiri. Ambil sebutan di kanan ni, pindah ke kiri. Dia jadi begitu. Lepas tu nampak tak? 5 tolak 5, dia jadi kosong. Mula-mula ada 5. Tapi bila kita jawab, 5 tu hilang di peringkat pertengahan perjalanan. Mati 5. 5 tolak 5, jadi kosong. Jadi tinggallah yang ini. Okey. Kemudian, ada gangguan. Gangguan dia negatif. Jadi negatif ni cikgu buang, cikgu darab dengan negatif. So bila darab dengan negatif, dapat yang ini. Boleh ya? Itu dia. Kemudian awak faktorkan dia. Awak nampak cos ada di kiri, cos ada di kanan. Keluarkan cos. Ataupun cos kuasa 2 ni cikgu tulis cos 2 kali lah. Cos kuasa 2x ni cikgu tulis cos x, cos x. Kuasa 2 ni maksud dia ulang 2 kali. Kemudian, keluarkan cos x ni sebagai faktor. Keluarkan cos x. Yang depan ni, kalau cos x awak bawa keluar, yang tinggal depan ni 5 cos x. Yang belakang ni, bila cikgu bawa cos x keluar, yang tinggal di belakang adalah tolak 2 sin x. Yang inilah. Boleh ya? Lepas tu awak ambil yang depan ni, ambil cos x yang depan ni, samakan dengan kosong. Kemudian awak ingat sudut dia. Bila cos x sama dengan kosong, apa sudut dia? Adam? Bila cos x dia kosong, apa sudut dia, Adam? Tak ingat dah. 90 dengan Apa sudut 270. dia? 90 dengan 270. Itu dia. Kemudian ambil pula sebutan di belakang ni. 5 cos x tolak 2 sin x sebagai kosong. Pindah 2 sin x ke kanan. Dapat beginilah. Lepas tu apa nak buat? Ini sebutan ni tak sama ni. Dekat kiri cos, dekat kanan sin. 2 sebutan. Tak boleh cari jawapan. Kena tukar jadi 1 sebutan. Apa yang harus kita buat? Nak buat apa ni, Sapuan? Sapuan? Nak buat apa, Sapuan? Come on. Senyum. Nak buat apa, Irfan? Irfan? Abham. Nak buat apa, Abham? Kita bahagi sebutan kiri dan kanan dengan cos x. Bahagi. Cos bahagi cos, satulah. Sin bahagi cos adalah tangent. So, daripada 2 sebutan, keluar 1, iaitu tangent. Cos bagi cos 1,
sin bahagi cos tangent. Nampak tangent keluar. Lepas tu pindah 2 ke kanan, dia jadi bahagi. Dapatlah tangent X sama dengan 5/2. Dan di sini tak ada tanda bermakna positif. Tangent positif, skuan 1 dan 3. Okey, jadi skuan 1 dia 68.19. Skuan yang ketiga, theta tambah 180 ataupun 68.19 tambah dengan 180. Dapatlah 2 jawapan sudut X. Kemudian awak ambil jawapan X yang atas dan yang bawah, awak susun dalam bentuk tertib menaik. Susun yang kecil di depan, yang besar di belakang. Susun supaya nampak cantik dipandang mata. Macam cikgu tulis lah. Itu jawapan dia. Boleh ya? Kalau tidak jawapan dia, pemeriksa kena cari mana dia jawapan dia. Jadi awak letakkan dia. Bantukan pemeriksa tu supaya nampak jelas. Jadi ambil keempat-empat jawapan tu, tulis dalam bentuk sebaris. Daripada yang kecil menuju kepada sudut yang paling besar. Baru kerja kita kemas, cantik dan cukup sistematik. Macam itu. Boleh ke jawab ni? Yang ini 4 markah ni. Boleh ke? Saya bimbang juga ni. Okay. Ini yang cikgu ulang tadi lah. Okay. Ingat sec 1 per cos, cosec 1 per sin, cotangent 1 per tangent. Yang cikgu ulang. Cotangent juga adalah cos bagi sin. Tangent, sin bagi cos. Bila awak jumpa sin bagi cos, dia tangent lah. Kalau jumpa cos bagi sin, cotangent. Boleh ya? Okey, cuba yang ni pula. 2 cot kuasa 2x sama dengan 3 darab 1 tolak cosec x. Ini satu lagi formula awak kena tahu. Cotangent dengan cosecant ni ada hubungan ni. Cotangent dengan cosecant ada perhubungan. Ini hubungan dia. 1 tambah cot kuasa 2x sama dengan cosec kuasa 2x. Kalau cikgu nak cot kuasa 2x, cikgu pindah 1 ni ke kanan. Dapat macam ni. Lepas tu bila kita tengok soalan ni 2 sebutan tak sama ni. Yang di kiri cotangent, yang di kanan cosecant. Jadi apa yang cikgu buat, cikgu tukar cotangent yang depan ni dengan maklumat yang atas ni. So cotangent ni tukar dengan cosecant tolak 1. Macam itu. Barulah kemas. Oleh kerana cosecant tu diulang kiri dan kanan, awak gantikan cosecant tu dengan huruf A. Gantikan dengan huruf A. Jadi yang depan ni jadikan A kuasa 2. Yang di kanan tu jadikan A. Dapat macam ni lah. Boleh? Cuba study bila cikgu tunjuk ni. Awak cuba study macam mana cikgu Roslan tunjuk part by part. Satu demi satu. Jangan nampak apa tak tahu. Jangan. Part by part. Kalau tidak rugi petang ni kita belajar. Tengok macam mana cikgu dapat satu persatu. Macam mana cikgu handle soalan ni. Kemudian kita bukakan kurungan, pindahkan 3 dengan 3A tu ke sebelah kanan sebab dia mesti jadikan kosong. Sebab kita nak bentuk arm persamaan kuadratik. Itu yang kita nak. Sebab itu cikgu jadikan kosong di sebelah kanan tu. Kemudian cikgu permudahkan dapat begini. Kemudian lakukan proses pemfaktoran. Faktor kena cekap. Kalau tak cekap kacau lah. Kemudian A dalam kedua-dua faktor ni ganti balik A tu dengan cosec X. Ganti. Gantikan A tu dengan cosec X. Okey. So dapatlah 2 cosec X tambah 5 sebagai kosong. Cosec X sebagai negatif 5/2. Okey. Dan ingat cosec ni tak ada butang dekat kalkulator tu. Dekat kalkulator butang cosecant, butang cotangent tak ada. Jadi apa yang harus awak buat bila jumpa cosec, tukar balik. Jadi cosec adalah 1 bahagi sin X. Ingat. Cosec adalah 1 bahagi sin X. Kemudian awak letak, lepas tu awak darab silang, dapatlah sin X sebagai negatif 2/5. Ataupun negatif 0.4. Boleh nampak? Awak darab silang lah, dapatlah sin X sebagai negatif 2/5 ataupun negatif 0.4. Bila awak nampak negatif, awak ingat sin.
sin negatif kedudukan di skuan 2 dan 3. Sin negatif di skuan 3 dan 4. So, cikgu dapatkan sudut rujukan sepadan. Dapatlah 23.58. Jangan masuk negatif bila awak nak cari sudut rujukan. Jadi, X yang sebenar, kejadian dia di skuan 3 dan 4. Skuan 3 tambah 180. Skuan keempat, 360 tolak. So, dapatlah sudut X. Itu dia. 203.58 darjah. 336.42 darjah. Kemudian kita ambil lah faktor yang kedua pula. Kosek X tolak 1 sebagai kosong. Kosek X sebagai 1. Kosek tak boleh cari. Sebab butang kalkulator tak ada butang kosekon. Jadi kosek tukar kepada 1 per sin X. Lepas tu awak darat silang, dapatlah sin X sebagai 1. Siapa tahu bila sin 1, apa sudut dia? Respon. Bila sin X sama dengan 1, apakah sudut untuk X? 90. 90. Jadi 3 sudut yang ada di sini, cikgu susun letak dalam bentuk satu baris. Itulah jawapan dekat atas tu. Nanti jawapan tu awak tulis kat bawah, jangan tulis kat atas. Daripada bawah naik kat atas pula dah. Ini sebab tak ada ruangan ni. Jadi cikgu letak dekat atas. Jadi jawapan tu sepatutnya letak di bawah. Bau kemas. Tolong ambil peluang petang ni saya ajar tajuk nisbah trigo ni. Okey, yang ini disuruh bukti pula. Bukti kan. Bukti ni biasanya kita cari yang susah lah. Jadi nampak jelas di bahagian kiri susah. Berbanding dengan bahagian kanan. Jadi kita ambil bahagian kiri. Kita tulis left hand side. Tulis LHS. Left hand side. Lepas tu ambil sebutan sebelah kiri ni. Lepas tu tukarlah. Second tukar dengan 1 per cos. Cosecond tukar dengan 1 per sin. Cotangent tukar dengan cos per sin. Jangan tak ingat. Sebab kalau awak tak ingat, tak boleh jawab. Sebab rumus ni tak ada dalam kertas soalan, dia tak akan bagi punya. Jadi second, 1 per cos. Cosecond, 1 per sin. Cotangent, cos per sin. Tu dia. Jadi awak tukar setiap satu. So yang depan ni awak darat silang lah. Letak di bawah 1 ni 1 darat silang. So yang depan awak darat silang. Yang kedua ni tak payah darat silang. Sebab bawah dia sama. Sebutan di bawah dia sama. Yang kedua ni faktor lah. Bukan faktor. Cantumkan dia. Yang kedua ni disebabkan bawah dia dua-dua sin. Cantumkan dia. Yang depan ni darat silang. Letak di bawah 1 depan ni. Di bawah letak 1 darat silang. Cikgu darat dapat macam itulah. Yang kedua tu cikgu cantum. Boleh ya? Kemudian cos X tambah 1. Cos X tambah 1 ni boleh juga ditulis sebagai 1 tambah cos X. Sama lah tu. Cos X tambah 1. 1 tambah cos X sama. Kenapa cikgu buat begitu? Supaya mata awak nampak 1 tambah cos X. 1 tolak cos X. 1 tambah cos X. 1 tolak cos X. Sebenarnya dia sama dengan A tambah B. A tolak B. A tambah B. A tolak B. Datang daripada A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi kalau 1 tambah cos X, 1 tolak cos X, datang daripada 1 kuasa 2 tolak cos kuasa 2. Itu. Itu dia. 1 kuasa 2 tolak cos kuasa 2, kalau cikgu faktorkan balik, dapatlah 1 tambah cos X, kemudian 1 tolak cos X. Jangan besok tak nampak. Dan 1 kuasa 2 ni, cikgu tukarkan kepada 1. 1 tolak cos kuasa 2X adalah sin kuasa 2X. Itu dia. Boleh kan? Tadi dah sebut lah. 1 kuasa 2 tu 1. 1 tolak cos kuasa 2, dapatlah sin kuasa 2. Dan sin kuasa 2 ni, boleh tukar kepada sin X, sin X. Macam itu. Lepas tu sin X yang depan, mati dengan yang bawah. Sin X depan, mati dengan sin X di bawah. Yang tinggal sin bagi cos. Dan sin bagi cos adalah tangent. Itu cara bukti. Terbukti. Okey, siapa nak tanya?
Tanya. Boleh faham tak ni? Respon. Boleh faham tak ni? Boleh cikgu. Yang lain-lain senyap ni. Okey, soalan A dah jawab. Jawab soalan B pula. Jawab soalan B. A dah jawab, jawab B pula. Seterusnya. Bila nampak perkataan seterusnya, bermakna jawapan dekat bahagian A gunakan di bahagian B. Itu maksud seterusnya. Jawapan di bahagian A, kita guna dekat bahagian B. Tengok bahagian A, nampak kan? Dia sama dengan soalan di bahagian B. Sama. Nampak kan sama kan? Jadi kita gunakanlah. Jadi 1 tambah sec X darab cosec X tolak con X sama dengan tangent X. Bermakna bahagian dekat sebelah kiri ni boleh gantikan dengan daripada cerita di bahagian A boleh ganti dengan tangent X. Tu dia. Cikgu tukarkan bahagian kiri itu daripada maklumat A dengan bahagian kanan. Tukar dengan tangent X. Dan di sini tak ada tanda, maknanya positif. Tangent positif, sekuan 1 dan 3. Jadi tangent pindah jadi tangent songsang. Tekan kalkulator, dapat sudut. Dan sudut ni sekuan 1. Untuk sekuan yang ketiga, awak pakai formula 36.87 tambah dengan 180. Itulah dua sudut. Jadi perkataan seterusnya, kita akan guna bahagian A untuk jawab bahagian B. Itu makna seterusnya. Jangan awak kira balik semula bahagian B tu kan. Jam jawabnya. Ambil maklumat di bahagian A, gunakan dalam bahagian B. Cuba tengok, tenung, lihat cara mana cikgu jawab. Besok dah 1 November ni. Tinggal lagi 2 bulan ya. 2022, 2021 akan berlalu. Okey, yang ini pula. Okey, cepat. Cos 2A sama dengan sin 32. Sebutan ni tak sama. Satu cos, satu sin. Tak boleh buat. Jadi awak kena fikir, jadikan sebutan dia sama. Boleh? Dan biasanya kalau awak jumpa soalan seperti ini, awak biasanya kita akan guna 90 lah. Panduan dia pakai 90. Kalau sudut tu lebih dari kurang daripada 90, pakai 90. Kalau sudut tu melebihi 90, pakai 180. Macam itu. Jadi sudut ni 32 tak sampai 90. Jadi kita pakai 90. Jadi 32 ni adalah 90 tolak dengan 58. 90 tolak 58 dapatlah 32. Dan jadikan 90 sebagai A, jadikan 58 sebagai B. Awak jadikan 90 sebagai A, jadikan 58 sebagai B. Tu dapatlah sin A tolak B. Sin A tolak B ni kalau cikgu buka kurungan, sin A tolak B ni kalau kita buka kurungan, dia jadilah sin A cos B tolak cos A sin B. Kemudian A dengan B ni ganti balik. A ganti balik dengan 90. B ganti balik dengan 58. Macam itu. Dan sin 90 nilai dia 1. Cos 90 nilai dia 0. Ini patut tahulah. Kalau tak tahu tekan kalkulator lah. Sin 90 ganti dengan 1. Cos 90 ganti dengan 0. Dapat macam itu. Yang belakang ni 0. Bila kali dengan sin 58, jawapan dia 0 lah. 1 kali dengan cos 58, dapat cos 58. Dapat macam ini.
Lepas tu awak nampak kos di kiri, kos di kanan, kos di kanan, kos di kiri, kos di kiri, kos di kanan. Sama, buang kedua-dua kos. Jadi bila cikgu buang kos, tinggal yang ini. Tinggal ni. Dan awak kena tahu kos positif diskon 1 dan 4. Jadi kos di kiri, kos di kanan, bila cikgu buang, tinggal yang inilah. Ni skuan 1. Untuk skuan yang keempat, kena pakai 360 tolak 58. Depan A ada nombor 2. Bila depan A ada nombor 2, kena masuk pusingan 2. Pusingan 2 masih di skuan yang sama, iaitu skuan 1. Sebab kos positif skuan 1 dan 4. Jadi untuk pusingan yang kedua, di skuan 1, formula 58 tambah 360. Kemudian di skuan yang keempat, pada pusingan 2, formula 720 tolak 58. Jadi bila cikgu tolak dan tambah, dapat sudut yang ini. Kemudian nak cari sudut X, pindahkan 2 jadi bahagi pada setiap nombor. Dan awak tekan kalkulator, menggelupur sudut A keluar. Itulah 4 jawapan. Boleh, ini agak longgar lah. Dia panduan dia 32 tu jadikan 90. Kalau sudut dia lebih daripada 90, awak guna 180. Cuba tengok, perhatikan. Perhatikan macam mana jawapan ni cikgu dapat. Okey. Soalan seterusnya. Cuba yang ini pula. Yang ini agak longgar sikit ni. Ini agak mudah. Cuba buat. Awak nampak perkataan sin diulang kiri dan nampak perkataan sin ada dekat kanan, ada dekat tengah. Yang depan kos. Jadi yang harus kita buat, apa yang patut kita buat, kita tukarkan kos kepada sebutan sin. Dapatlah jawapan. Itu cara jawab lah. Cuba buat. Boleh? Jadi sin kuasa 2 tambah kos kuasa 2, 1. Jadi kalau cikgu nak kos kuasa 2, pindahkan sin kuasa 2 ke sebelah kanan. Okey. Di kos kuasa 2 boleh ganti dengan 1 tolak sin kuasa 2. Jadi bila kita tengok soalan, jadi kos kuasa 2 yang depan ni boleh ganti dengan 1 tolak sin kuasa 2. Macam itu. Yang belakang tu salin balik semula. Bila awak nampak semua perkataan dah jadi sin. Jadi awak tukar sin tu dengan huruf A. Tukarkan sin tu dengan huruf A. Jadi sin kuasa 2 bermakna A kuasa 2 lah. Dapat macam ni. Lepas tu pindah A ke kiri jadi tolak, lahirkan kosong di sebelah kanan. Dapat macam itu. Lepas tu pindahkan 1 tu ke belakang. Kemudian di depan 2 tu ada negatif. Hilangkan negatif depan 2 tu, darab dengan negatif. Dapat macam ni. Kemudian lakukan proses pemfaktoran. Dapatlah 2A tolak 1, faktor pertama. A tambah 1, faktor kedua. Kemudian A tu ganti balik kedua-duanya dengan sin X. Ganti. Macam tu. Dah ambil sebutan depan, 2 sin X tolak 1 sama dengan kosong. Sin X sama dengan 1/2. Apa sudut ni Adam?
Sin X sama dengan 1/2. Sudut? Apa sudut dia, Firdaus? Firdaus? Ya cikgu. Apa sudut dia? Dia 30 darjah. Satu lagi? 150. 30 dan 150. Ingat tu. Bila awak ambil faktor kedua pula, sin X tambah 1 sebagai kosong, sin X sebagai negatif 1. Bila sin X sebagai negatif 1, Irfan, apa sudut dia Irfan? Bila sin X dia negatif 1. Sudut dia? Irfan? Abham? Sapuan? Adam? 270. 270. Kemudian ambil ketiga-tiga sudut, susun sebaris. Itulah 3 jawapan. Rasanya tak susah mana soalan ni. Boleh buat ni. Boleh buat. Ambil handphone ya, tangkap gambar. Okey, soalan seterusnya. Yang ini pula. Cuba. Yang ini agak longgar soalan ni. Ini soalan agak mudah. Sebab sin ada dekat kiri, dekat kanan tak ada trigo. Dekat kanan nombor. Nombor perpuluhan. Senang. Soalan senang. Ini soalan agak mudah. Dia keluar yang ini. Saya dah buat tadi ni. Sini. Cikgu lupa nak buang, Padam. Sini. So, dekat sini tak ada tanda bermakna positif. Dekat sini sin. Jadi awak kena ingat sin positif. Kejadian dia sukuan 1 dan 2. Jadi awak bawa sin ni ke kanan, dia jadi sin songsang lah. Sin songsang 0.8660 ni kalau tekan kalkulator, sudut dia 60. Sekuan 1. Untuk sekuan yang kedua, 180 tolak 60. Tu dia. Lepas tu awak tengok dekat sebelah kiri ni. Tengok. Oh, cikgu. Depan X ada 2 lah cikgu. Cikgu depan X ada 2 lah cikgu. Bila ada 2 depan X, kena masuk pusingan 2. Pusingan 2 masih di sekuan 1. Sekuan 1, pusingan 2, 60 tambah 360. Pusingan 2 pada sekuan yang kedua. 540 tolak 60. Awak kena ingat balik jadual yang cikgu tunjuk depan-depan tadi. Kena ingat baliklah. Formula tu. Jangan tak nampak besok. Awak nampak depan X ada nombor 2. Awak tak nak masuk pusingan yang kedua. Habis lah. So, bila cikgu kira di sebelah kanan ni satu persatu, cikgu tolak dan cikgu tambah. Dapat beginilah. Lepas tu langkah seterusnya, pindah 15 tu ke sebelah kanan, tambah 15 pada setiap nombor yang duduk di sebelah kanan ni. Macam tu. Jadi awak ambil 15 tu, pindah ke kanan, tambah pada setiap jawapan dekat kanan tu. Kemudian bila cikgu kira, dapat macam ni. Kemudian nak dapatkan sudut X, baru kita pindah 2 ke kanan, jadi bahagi. Tekan kalkulator 1 demi 1. Inilah 4 sudut untuk X. Dan sudut dia boleh diterima kerana keempat-empat sudut adalah sudut di antara 0 sampai 360. Sebab soalan ni kalau awak tengok julat sudut X ni 0 sampai 360. Dan sudut yang cikgu dapat, semua sudut dalam julat yang dia nak. Jadi tak ada satu pun sudut yang kita singkirkan sebagai jawapan. Macam itu. Okey, yang ini dia suruh tanpa guna kalkulator. Cari jawapan.
Awak nampak 160 dan 25 diulang. Nampak 160 dan 25 diulang. Jadi kita ambil 160 jadikan A, kita ambil 25 jadikan B. Macam itu. Jadi cikgu tukar 160 dengan A, cikgu tukar 25 dengan B. Dapat macam inilah. Jadi awak kena tahulah tangent A tolak tangent B bahagi 1 tambah tangent A tangent B. Yang ini apa sebenarnya? Tangent A tolak tangent B bahagi 1 tambah tangent A tangent B. Yang ini apa sebenarnya? Yang ini adalah formula daripada formula tangent A tolak B. Tangent A tolak B ni kalau cikgu bukakan dia, dapat balik yang atas ni. Tangent A tolak tangent B bahagi 1 tambah tangent A tangent B. Jadi tangent A tolak tangent B bahagi 1 tambah tangent A tangent B ni merupakan datang daripada formula tangent A tolak B. Kemudian A ni ganti balik dengan 160, B ganti balik dengan 25. So bila cikgu tolak dapat 135. 135 ni di skuan yang kedua. Bila skuan yang kedua, tanda untuk tangent negatif. Dan formula dekat skuan yang kedua adalah 180 tolak 135. Itu dia ni. 135 ni skuan yang kedua, jadi tanda untuk tangent letak negatif kat depan ni. Dan untuk skuan yang kedua, formula dia 180 tolak theta. Theta di sini 135. Dan bila cikgu tolak dapat 45. Dan tangent 45 adalah 1. So jawapan dia negatif 1. Tangent 45 ni elok ingat lah. Tadi pun cikgu dah bagi nota. Nilai dia 1. Ni cikgu bagi nota awak ingatlah. Tangent 45, nilai dia 1. Tangent 135, nilai dia negatif 1 sebab skuan 2. Tangent 225, nilai dia 1 sebab kenapa positif? Sebab 225 duduk di skuan yang ketiga. Tangent 315 duduk di skuan yang keempat. Jadi jawapan dia negatif 1. Jadi 4 sudut ni kalau ingat senang. Dia 1 negatif 1 je. Jadikan sudut ni popular dalam ingatan awak. Jadi setiap kali awak nampak benda ni, awak nampak terus. Terus nampak jawapan dia. Ingat, hafal nombor tu. 45, 135, 225, 315. Boleh. Cikgu dah tua pun boleh hafal ni. Okey, ini soalan tunjuk pula. Cuba tengok soalan tunjuk. Dia bagi maklumat, jadi awak kena guna maklumat, dapatkan apa yang dia suruh tunjuk. Itu cara tunjuk. Dia bagi maklumat X tambah Y sama dengan 45 darjah. Kemudian awak tunjukkan semua sekali dekat bawah ni. Itu cara dia. Cubalah. Kalau tidak, tak berfikir ni. X tambah Y sama dengan 45. Oleh kerana apa yang kita nak tunjuk tu ada perkataan tangent. Jadi awak letak. Masukkan tangent kiri dan kanan. Tak salah. Kalau awak masuk kiri, kanan tak masuk, salah lah. Dia matematik ni kalau dia masuk kiri, masuk kanan, dia tak salah. Sebab dia seimbang. Dia kesaksamaan tu berlaku. Jadi oleh kerana apa yang kita nak tunjuk tu tangent, masukkan tangent kiri dan kanan. Jadi tangent masuk di kiri, tangent masuk di kanan, tak salah. Macam cikgu buat ni. Tapi yang di kiri tu bila awak masukkan tangent, X tambah Y tu elok dalam bracket lah, dalam kurungan. Bila awak ingatlah, tangent X tambah Y ni ingatlah, jangan tak ingat. Tangent X tambah Y ni adalah bila cikgu buka formula dia, tangent X tambah Y ni kalau kita buka formula dia adalah tangent X tambah tangent Y bahagi 1 tolak tangent X, tangent Y. Dan tangent 45 dekat kanan ni, nilai dia kita dah tahu. Iaitu nilai dia 1. Dapat macam ni. Okey. Tangent 45 tu cikgu tukar dengan 1. Okey. Kemudian tangent X tambah Y ni baru kita tukar kepada
tangent X tambah tangent Y bahagi 1 tolak tangent X, tangent Y. Macam itu. Boleh ya? Tadi saya bagi contoh tangent A tambah B. Samalah dia. Ni huruf saja. Lepas tu letak di bawah 1 tu 1. Lepas tu darab silang. Bila awak darab dapat ini. Lepas tu yang ni pun awak darab silang dapat yang ini. Lepas tu pindahkan tolak tangent X ni, tangent Y ni ke sebelah kiri. Dapat macam ini. Samalah dengan apa yang kita nak tunjuk. Tulis perkataan shown. Ataupun tertunjuk. Itu sahaja. Tak susah mana. Dia punya langkah pun tak panjang. Tangent X tambah Y ni formula ada dalam kertas soalan besok. Awak buka dekat kertas soalan dia akan bagi. Tapi dalam kertas soalan biasanya dia akan bagi tangent A tambah B. Lepas tu awak fleksibel kan. Jadikan A tu sebagai X. Jadikan B tu sebagai Y. Samalah. Formula tu boleh diubah. Okay, yang ini pula. Ni. Ini satu lagi soalan bukti ni. Dia suruh bukti. Dia bagi cos 70 sebagai H. Sin 35 sebagai K. Tanpa guna kalkulator, buktikan bahawa H tambah 2K kuasa 2 sama dengan 1. Itu dia. Boleh? Idea tu kena ada. So, bila dia bagi maklumat, awak kena pakai maklumat ni. Cos 70 sama dengan H. Sin 35 sama dengan K. Pakaikan dua maklumat ni untuk dapatkan H tambah 2K kuasa 2 sama dengan 1. Itu cara bukti. Cos 70 sama dengan ni. Cikgu ada dua nota ni. Awak boleh pakai yang sesuai lah. Nak pakai atas ke nak pakai bawah pulang. Cos 70 ni boleh tukar 2 kali 35. Kemudian 35 ni cikgu jadikan A. 35 ni cikgu tukar kepada A. Macam itu. 35 tu cukup tukar kepada A. Jadi cos 70 daripada maklumat. Cos 70 tukar dengan H. Cos 2A daripada maklumat. Jangan pakai formula bawah. Pakai formula atas. Kenapa pakai formula atas? Sebab ada perkataan sin. Kenapa cikgu nak pakai sin? Sebab ada dalam soalan maklumat sin. Nampak tu? Sin 35. Di cos 2A ni, cikgu tukar dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Macam itu. Okay, cikgu ganti balik. Cos 2A ni turun dulu. Lepas tu baru cikgu ganti. Di cos 2A ni, cikgu tukar dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Dan A dekat sini, daripada maklumat A ganti dengan 35. Okey. Sin kuasa 2, 35. Boleh tulis sin 35, sin 35. Kuasa 2 ni ulang 2 kali. Okay. Di S sama dengan 1 tolak 2. Sin 35 daripada maklumat boleh tukar dengan K. Sin 35 di belakang pun boleh tukar dengan K. Dapatlah KK. Macam itu. Dan KK adalah K kuasa 2. Kemudian bawa 2K kuasa 2 ke kiri, dia jadi tambah. Samalah dengan apa yang kita nak bukti. Tolong tulis proven. Terbukti. Dapatlah apa yang kita nak bukti. Ada apa nak tanya? Come on. Minggu depan kita belajar hari Sabtu, pukul 3. Sebab nak bagi laluan pelajar-pelajar yang balik cuti daripada Bali ni boleh join hari Sabtu lah. Kalau Ahad, diorang nak balik asrama. Okey ya. Nanti cikgu maklum kemudian. Awak tak ada masa dah ya. Sebab sekarang critical time. Jangan berjalan-jalan. Tumpukan sepenuh masa untuk SPM. Jangan cuti daripada Bali ni nak berjalan-jalan dah. Okey. Niat tu kita stop dulu. Kita fokus pada SPM. Dah habis SPM so kita berjalan. Okey. Okey, yang ini pula. Buktikan bahawa cotangent A tolak tangent A sama dengan 2 cotangent 2A.
Yang ini nampak jelas lah. Yang di bahagian kiri tu susah sikit daripada yang bahagian kanan. Jadi kita pilih left hand side. Pilih. Pilih yang sebelah kiri. Okey, tolong buat anak-anak. Tolong pastikan jawapan akhir sekali. Keluarkan jawapan 2 kod 2A. Macam itulah. Jadi tukarlah. Cotangent A adalah cos bahagi sin. Tangent adalah sin bahagi cos. Ingat tu. Cotangent cos bahagi sin. Tangent sin bahagi cos. Kena awak darat silang. Cos A kali cos A, cos A kuasa 2. Sin A kali sin A kuasa 2. Lepas tu sin A kali cos A, sin A cos A. Dapat macam ini. Boleh ya? Awak letak anak panah ni, cos A di bawah ni tembak dengan cos A di atas ni. Sin A ni dekat bawah ni tembak dengan sin A ke atas ni. Lepas tu sin A dengan cos A di bawah pun darab, dapat macam ini. Macam itu. Boleh ya? Cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Yang ini datang dari apa ni? Cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A tu datang daripada formula. Siapa tahu? Cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A tu datang daripada formula. Formula apa? Firdaus. Cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A tu datang daripada formula. Formula apa, Firdaus? Formula cos 2A. Cos 2A ni dia ada 3 formula tu. Salah satu formula dia adalah cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Formula yang kedua, 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Formula yang ketiga, 2 cos kuasa 2A tolak 1. Jadi cos 2A itu ada 3 formula. Salah satunya adalah cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Jadi bila awak jumpa cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A dalam soalan ni, gantikan dia dengan cos 2A. Okey. Lepas itu, masukkan 2 di atas, masukkan 2 di bawah. Jadi seimbang tak salah. Masukkan 2 di atas, masukkan 2 di bawah. Macamnya ini. Letak 2 di atas, letak 2 di bawah. 2 dengan 2 ni kalau cikgu potong, dapat balik yang atas ni. Kenapa cikgu masukkan 2 ni? Kerana saya nak sebutan di bawah tu sebutan 2 sin A cos A. Kenapa cikgu nak sebutan 2 sin A cos A? Sebab 2 sin A cos A ni berasal daripada sin 2A. Tu dia. Jadi cikgu masukkan depan sin tu 2 supaya keluar 2 sin A cos A. Sebab 2 sin A cos A ni merupakan formula sin 2A. Ya. Dah awak nampak kan cos bahagi sin. Cos bahagi sin adalah cotangent. Cos bahagi sin adalah cotangent. 2A tu kita salin sahaja. Dapatlah apa yang ada di sebelah kanan. Jadi dapat kan? Nampak tak apa yang lahir di sini sama dengan apa yang duduk di sebelah kanan. Jadi tulis perkataan proven. Terbukti. Ni benda ni awak kena tahu. Cos 2A, cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. Cotangent A, cos A bahagi sin A. Okey, yang ini pula. Cuba tunjuk, buktikan. Buktikan soalan ini jawapan dia tangent A. Jadi nampak jelas bahagian kiri ni susah. Jadi kita ambil left hand side. Ambil bahagian kiri. Okey. Okey, cuba anak-anak dapatkan jawapan akhir sekali iaitu jawapan sebelah kanan iaitu jawapan tangent A.
Yang boleh tukar, kita tukarlah. Sin 2A boleh tukar dengan 2 sin A cos A. Second A ni boleh tukar dengan 1 bahagi cos A. Cos 2A boleh tukar dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Macam itulah. Sin 2A, cikgu tukar 2 sin A cos A. Second A, cikgu tukar dengan 1 bahagi cos A. Lepas tu bila cikgu darab, dapat macam inilah. Okey. Lepas tu letakkan 2 sin A. Cos 2A ni awak ganti dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Kemudian yang depan ni 2 sin A cos A ni, bawah dia letak 1. Lepas tu yang di atas ni, darab silang. Yang di atas ni anak-anak darab silang. Darab silang lah. Cos A kali dengan atas ni. Lepas tu 1 kali dengan sin A. Lepas tu 1 kali dengan cos A dapat cos A. Darab silang. Dapat macam ni. Okey? Boleh ya? Kemudian awak keluarkan sin A. Awak keluarkan sin A. Yang di atas ni faktor. Keluarkan sin A sebagai faktor. Keluar macam ni. Boleh ya? Dan awak nampak kan sin A bahagi cos A. Sin A bahagi dengan cos A. Nampak tak sin A bawah cos A. Sin A dengan cos A ni kalau cikgu bahagi, dia melahirkan tangent A. Dan 2 cos A tolak 1 ada di atas, ada di bawah. Sama, potong di bawah, potong di atas. Tinggallah tangent A. Terbukti. Sama dengan jawapan di sebelah kanan yang diberi. Itu cara kita bukti. Yang ini seronok buat tu. Lebih seronok kalau awak buat, dapat jawab. Oh, best. Tak tahu rasa, kenikmatan dia tak boleh nak disebut lah. Bila kita buat, dapat apa yang kita hendak di sebelah kanan. Tolonglah, cari soalan-soalan dalam buku-buku, tolong buat latihan yang begitu banyak. Lama-lama, awak akan cekap dengan tajuk ni. Akan cekap. Dapat bukti saja memang seronok. Tak boleh diucap dengan kata-kata. Okey, yang ini? Ini best. Ada A, B. Jawab A dulu. A tu dia suruh buktikan. Cuba buktikan. Cuba buatlah. Cikgu bagi 3 minit cuba. A dengan B. Jawab A dulu. Ambil bahagian kiri. Sebab A tu kiri tu susah. Jadi awak ambil left hand side. Ambil bahagian kiri. Okey, cuba. Senang ni. Sin X tolak Y yang di atas ni kan. Sin X tolak Y yang di atas ni boleh pecah ni. Dia macam sin A tolak B. Sin X tolak Y ni kalau cikgu pecah, dia jadi sin X cos Y tolak cos X sin Y. Macam ni. Sin X tolak Y tu dia akan jadi macam sin A tolak B lah. Jadi sin X tolak Y dia bila kita buka, formula dia sin X cos Y tolak cos X sin Y. Tu dia. Okay, kita nak bukti sebutan sebelah kanan tu. Sebutan sebelah kanan tu awak nampak tangent X tolak tangent Y. Apa nak buat Adam? Pecahkan cikgu. Pecah macam mana? Sin X cos Y per cos X cos Y tolak cos X sin Y per cos X cos Y. Bagus. Jadi maknanya cos X, cos Y ni tolak ke kiri, tolak ke kanan.
Ambil cos X, cos Y ni bawa ke kiri, bawa ke kanan, pecah jadi dua bahagian. Macam inilah. Lepas tu cos Y, yang depan ni cos Y mati dengan cos Y. Yang belakang ni cos X mati dengan cos X. Macam tu. Cos Y mati dengan cos Y, cos X mati dengan cos X. Yang depan ni sin X bagi cos X adalah tangent X. Jadi sin X bagi cos X adalah tangent X. Sin Y bagi cos Y adalah tangent Y. Samalah dengan yang di sebelah kanan. Jadi awak tulis perkataan proven. Terbukti. Macam itu. Simple kan? Okey, jawab B pula. Jawab soalan B. Soalan B. Come on. Senang kan? Selesaikan persamaan 16 tangent X sama dengan cotangent X. 16 tangent X sama dengan cotangent X. 16 tangent X. Cotangent. Cotangent adalah 1 per tangent. Jadi, awak nampak kan? Kiri dan kanan, dua-dua perkataan tangent. Sama lah. Jadi letakkan di bawah 16 tangent X ni, letakkan dia di bawah dia 1, darab silang. 16 tangent X kali tangent X dapat 16 tangent kuasa 2X. 1 darab 1 dapat 1. Pindah 16 ke kanan, jadi bahagi. Pindah kuasa 2 ke kanan, jadi punca kuasa 2. Rasanya okey ya. Pindah kuasa 2 ke kanan, jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 1, punca kuasa 2 16, 4. Bila ada punca kuasa 2, kena tulis tambah tolak. Macam itu. Jangan tulis 1/4 tambah tolak, tak tulis, tak boleh. Kemudian tanda ni ada 2, tambah dan tolak. Tutup tanda tolak, dapat yang ini. Kemudian nak cari X, tangent pindah ke kanan, jadi tangent songsang. So, tekan kalkulator. Itulah sudut X yang pertama. Okay. Kemudian tutup pula tanda tambah. Tutup tanda tambah. Dapat yang ini. Bila ada negatif, tolong tulis sudut rujukan. Jadi sudut rujukan sepadan, tangent songsang 1/4. Dapatlah sudut dia 14.04. Jadi sudut X yang kedua ni, kejadian dia oleh kerana tangent negatif di skuan 2 dan 4. Skuan 2 dan 4. Tapi bila awak tengok soalan ni, dia kata X ni sudut dia 0 sampai 180. Dia melibatkan skuan 1 dan 2. Jadi tangent negatif skuan 2 dan 4. Skuan 4 tak boleh masuk dalam jawapan kerana julat dia sampai 180. Tak sampai 360. Tengok soalan besok bila jawab ya. Jadi skuan 4 tak terlibat. Jadi oleh kerana tangent negatif skuan 2 dan 4. Jadi kita terima skuan 2. Tak terima skuan yang keempat atas sebab julat dia. Sebab julat dia 0 sampai 180. So skuan yang kedua kita bawa formula 180 tolak 14.04. Itulah sudut X yang kedua. Jadi X ada 2 jawapan. 14.04 dan juga 165.96. Julat kena tengok. Kalau dia bagi julat 0 sampai 360, awak kena bagi satu lagi sudut dekat skuan yang keempat. Macam itu. Macam tadi kan. Tangent X sama dengan 1/4. Cikgu bagi jawapan 14.04. Dan tangent ni positif skuan 1 dan 3. Skuan 3 cikgu tak bagi. Kenapa skuan 3 cikgu tak bagi? Sebab skuan 3 ni sudut dia dah melebihi 180. Sedangkan julat dia sampai 180 sahaja.
Jadi hanya masuk skuan 1, 3 tak masuk. Kena akur dengan cerita dalam soalan. Itu cara jawab. Okey, yang ini? Ini agak longgar lah. Ini agak simple lah. 1 per set 65. 1 per set ni apa dia? 1 per set adalah kos lah kan? Sek 1 per kos. 1 per set kos lah. Dia terbalik je. Kalau sek 1 per kos. Kalau 1 per set kos lah tu. Sek 65, sek adalah 1 per kos. Kalau 1 per sek, dia sebenarnya kos lah. Kalau terbalik kan, sama lah tu. Okey. Tu. 1 per sek, 1 per sek 65, kos lah. Jadi 1 per sek 65 ni boleh tukarkan dengan kos 65. Cikgu tukar dengan kos 65. Tu dia. Kemudian kos 65, awak tekan kalkulator. Cikgu buat macam ni pun boleh lah. Kita guna sudut 90. Jadi 65 ni, 90 tolak 25. 90 tolak 25, dapat 65. Dan jadikan 90 sebagai A, jadikan 25 sebagai B. Dapatlah cos A tolak B. Cos A tolak B adalah cos A, cos B, tambah sin A, sin B. Itu dia. Cos 90, cos 25. Kalau tolak, apabila dia tambah, sin 90, sin 25. Okey. Dan cos 90, nilai dia kosong. Sin 90, nilai dia 1. Okey. So, yang depan jadi kosong. Tinggallah sin 25. Okay. Tu cikgu beri nota tu. Cos 90, kosong. Sin 10, 1. Dapatlah sin X sama dengan sin 25. Sin di kiri, sin di kanan, sin di kiri, sin di kanan, sin tu cikgu buang, dapatlah X sudut 25. Itulah sudut X. Kenapa cikgu pilih 25 sebagai jawapan? Kerana bila awak baca soalan, dia kata find the acute angle X. Acute tu bermakna sudut tirus. Jadi 25 tu sudut tirus lah. Itulah jawapan dia. Okey, yang ini? Ini agak longgar soalan ni. Ini soalan direct . Ini soalan agak direct. Sebab sebutan dia dua-dua sin. Dua-dua perkataan dia sin. Tak payah buat apa-apa lah. Kita tulis katakan, kita gantikan sin X dengan huruf A. Gantikan sin X dengan huruf A. Dapatlah 2A kuasa 2 tambah A tolak 1 sama dengan sifar. Kemudian faktor. Kemudian A ganti dengan balik sin X. Ganti balik. Dan 2 sin X tolak 1 sebagai kosong. Sin X sebagai 1 per 2. Dan bila sin X sama dengan 0 per 5, sudut dia adalah 30 dan 150. Kemudian yang kedua pula, sin X tambah 1 sebagai kosong. Sin X sebagai negatif 1. Sudut X adalah 270. Jadi ambil 3 jawapan, susun satu baris. Itulah jawapan. Yang ini senang sebab dua-dua sin. Awak gantilah sin tu dengan A. Jadi nampak lebih clear. Okey, yang ini ada modulus pula. Modulus 3 sin X sama dengan 3 per 2. Ini soalannya ada modulus. Ingat bila awak jumpa modulus, awak boleh buang modulus. So 3 per 2 ni, cikgu jadikan 1/5. 3 per 2 ni dengan 1 per 5 samalah. Cikgu tukar dengan 1 per 5. Lepas tu bila awak ada modulus, awak buang modulus. Jadi kalau modulus ni cikgu buang, dapat macam ni. Yang tengah tu cikgu tutup. Cikgu buang modulus, dapat macam ni. Tiang tu cikgu buang. Dan awak kena ingat, bila tiang tu telah dibuang,
depan 1/5 ni wajib letak tanda tambah dan tolak. Tu dia. So, kalau cikgu tutup tanda tolak ni, dapatlah 3 sin X sama dengan tambah 1/5. Pindah 3 jadi bahagi. 1/5 bahagi 3. Okey. Oh, saya pindah dulu. Okey. Saya pindah 3 jadi bahagi. Dapatlah sin X tambah tolak 0/5. Tutup tanda tolak. Dapatlah sin X 0/5. Dan tadi cikgu dah sebut dah, bila sin X nilai dia 0/5, sudut X adalah 30, sudut yang kedua 150. Lepas tu ambil yang kedua pula, sin X sama dengan negatif 0/5. Bila negatif 0/5, ingat nota cikgu tadi. Sudut X adalah 2 apa? 210, sudut yang kedua 330. Jadi ambil 4 jawapan ni, susun satu baris. Itulah jawapannya. Okey, yang ini pula. Macam mana? Diberi sin 90 tolak X sama dengan P, di mana X adalah sudut tirus. Dalam sebutan P, cari sek X. Dia nak sek X tu diberi dalam sebutan P. Cuba. Macam mana nak buat? Faham? Sin 90 tolak X sama dengan P. Kita pakai formula. Ganti 90 dengan A, ganti B dengan X. Jadi sin A tolak B, sin A cos B tolak cos A sin B. So yang ini dia akan jadi sin 90 cos X tolak cos 90 sin X. Dia jadi macam itulah. Sin 90 1, cos 90 nilai dia kosong. Tu sin 90 nilai dia 1, cos 90 nilai dia kosong. Dapatlah cos X sama dengan P. Itu dia. Cos X sama dengan P. Kemudian dia minta sec X. Sec adalah 1 per cos. Sec adalah 1 per cos. Dan cos X sama dengan P. Jadi awak tukar cos X itu dengan sebutan P. Itulah jawapan sec X dalam sebutan P. So jawapannya 1 per P. Boleh ke ni? Boleh tak ni? Respon. Boleh. Boleh tak ni? Respon. Boleh. Boleh cikgu. Okey. Ni cikgu bagi tip lah. Tolong ingatlah. Kalau awak boleh ingat ni cantik. Tak payah kembang-kembang lah. Sin 90 tolak X, dia sama dengan cos X. Kalau awak buka kurungan, awak kira dapat cos X. Sin X tolak 90, sin X tolak 90, dia sama dengan negatif cos X. Kalau awak kembang ni, sin X cos 90 tolak cos X sin 90. Dapatlah negatif cos X. Cos 90 tolak X, dia sama dengan sin X. Ingat. Cos 90 tambah X, dia sama dengan tolak negatif sin X. Kalau boleh ingat ni, dia punya kawan yang seragam, sedap lah. Cos X tolak 90, dia sama dengan sin X. Sama atas ni punya. 90 tolak X, X tolak 90. Dua-dua jawapan sin X. Okey. Cos X tambah 90, dia sama dengan negatif sin X. Sama. Maknanya 90 tambah X dengan X tambah 90, jawapan dia sama. Negatif sin X. Okey, yang ini pula. Cuba.
cos X tambah 6 sin 2X. Cos X memang tak boleh nak tukar dah. Sin 2X boleh tukar. Sin 2X tu cikgu tukar kepada 2 sin X cos X. Yang boleh tukarlah. So tukarkan sin 2X tu kepada 2 sin X cos X. So 6 kali 2 dapat 12 lah. Depan cos X tak ada nombor, letak 1. Keluarkan cos X sebagai faktor. Cos X keluar, yang depan tinggal 1. Cos X keluar, yang belakang tinggal 12 sin X. Jawab nampak cos X samakan dengan kosong. X adalah 90 dan 270. Kemudian 1 tambah 12 sin X sama dengan kosong. Sin X sama dengan negatif 1/12. Nampak negatif. Jadi sin negatif skuan 3 dan 4. Jadi, awak dapatlah. Ini sudut dia. Skuan 3, 184.78. Skuan yang keempat, 355 tolak perpuluhan 22. 184.78. Sudut yang kedua, 355.22 darjah. Dia ambil 4 jawapan ni susun. Inilah 4 jawapan dia. 90, 184.78, 270, 355.22. Okey, yang ini. Dia suruh tunjuk. Tolong tunjuk. Nampak yang susah bahagian kiri. Ambil kiri, tunjuk kanan. Cuba buat. Ambil kiri, tunjuk kanan. Maknanya kita ambil left hand side. Ambil kiri. Ambil 2X sebagai A, ambil 90 sebagai B. Dia jadilah sin A tambah B. Sin A tambah B, bila cikgu buka kurungan, dia jadi sin A cos B tambah cos A sin B. A ganti balik dengan 2X, B ganti dengan 90. Dapat macam inilah. Dan cos 90, nilai dia kosong. Sin 90, nilai dia 1. Jadi bila cikgu darab, yang depan ni kosong, yang belakang tu dapat cos 2X. Dapatlah apa yang kita nak di sebelah kanan. Tertunjuk. Kalau mula dengan left hand side, tamatkan dengan right hand side. Macam itu. Tu cara dia. Okey. Okey. Okey, ini kita pergi tajuk pilih atur. Pasukan badminton terdiri daripada 6 pemain. 4 lelaki, 2 perempuan akan dipilih daripada 8 lelaki, 5 perempuan. Cari bilangan cara untuk membina pasukan tu dengan keadaan 2 perempuan duduk dalam keadaan sebelah menyebelah. 2 perempuan tu duduk sebelah-sebelah. Untuk ini, untuk fotografi lah. Dia nak ambil gambar kan. Dia nak ambil gambar, 2 perempuan duduk sebelah-sebelah. Jadi perempuan ni kita namakan G1, G2. G1, G2. Lelaki, kita namakan sebab dia nak 6 pemain, nak ambil gambar ni. Jadi perempuan ni G1, G2. Lelaki ni boy, kita ambil B lah. B sebagai boy. B1, B2, B3, B4. Oleh kerana perempuan ni duduk sebelah-sebelah, awak letakkan 2 perempuan tu dalam satu, dalam, maknanya kursi dia sebelah-sebelah lah. Ataupun letakkan 2 perempuan tu dalam satu kotak. Ada 2 perempuan, bermakna 2 factorial. Lepas tu kita ada 4 lelaki, maknanya B1, B2, B3, B4. Bilang ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Ada 5 kotak, 5 factorial. Lepas tu letak tanda darab, tekan kalkulator, menggelupur jawapan dia keluar.
Itulah jawapan dia. 240. Boleh ya? Ada 240 cara nak ambil gambar. 4 lelaki, 2 perempuan. Dalam satu baris, letak kerusi kat situ. Ada 6 kerusi, nak duduk oleh 6 orang. 4 lelaki, 2 perempuan dengan syarat 2 perempuan mesti duduk sebelah menyebelah. Jadi ada 240 kaedah untuk susun. Itu dia. Boleh? Rasa cikgu okey lah kan? Satu pasukan perbahasan seramai 4 orang akan dipilih daripada 7 orang. 7 orang lelaki dan 8 orang perempuan. Jadi lelaki ada 7, perempuan ada 8, kita nak 4 orang. Cari bilangan cara pemilihan. Bila jumpa perkataan pemilihan, yang ini menunjukkan gabungan. Nak jawab kena pakai C lah. Jika A, lelaki sahaja yang dipilih. Maknanya kita nak 4 orang, 4-4 tu lelaki ya. Perempuan tak ada, letak kosong. Sebab dia kata lelaki sahaja yang dipilih. Maknanya bahasa tersirat, perempuan tak dipilih lah, jadi perempuan dia kosong. Atas 7, bawah 4, 7 C 4. Atas 8, bawah kosong, 8 C kosong. So jawapan dia 35. 7 C 4 darab 8 C kosong. Yang ini pula hanya seorang lelaki dipilih. Lelaki seorang. Letak 1. Kita nak 4. Bermakna perempuan dah tentu 3. 3 tambah 1 dapat 4. So jawapan dia 7 C 1 darab 8 C 3. So jawapan dia 392. Ni soalan gabungan ni, rasanya tak susah juga lah. Ikut cerita, nak jawab ikut cerita dia. Cerita arahan, kena dipatuhi lah. Kalau kita tak patuh arahan dia, maknanya tak kena lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Dah pukul 5 petang. Macam mana Adam Daniel? Dapat tak ilmu trigonometri hari ini? Ya, dapat tak apa. Sapuan? Dapat cikgu. Boleh tak? Bila cikgu tanya senyap je. Firdaus? Okey. Abham? Orang ada, suara tak ada. Abham? Boleh, cikgu. Boleh? Okey. Irfan? Boleh cikgu. Okey. Untuk minggu depan, cikgu akan buat kelas hari Sabtu. Boleh ya? Boleh tak ni? Boleh tak hari Sabtu? Supaya pelajar-pelajar yang duduk di asrama tu boleh join lah hari Sabtu. Kalau hari Ahad, diorang dah balik asrama. Boleh? Boleh tak ni? Respon? Boleh cikgu. 6 hari bulan 11. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Kita jumpa Sabtu depan 6 hari bulan 11 pukul 3 petang. Nanti cikgu akan bagi WhatsApp. Okey. Sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cikgu. Bye-bye semua. Bye-bye. Terima kasih. Sama.